Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid cikgu tingkatan 1 Abroni. Seorang je, Rafiq je. Okey, yang lain tak tahu ke mana. Rafiq, macam mana hari ni? Sihat? Respon sikit Rafiq. Sihat cikgu. Alhamdulillah, okey. Baiklah Rafiq, kita tak nak tunggu yang lain, kita teruskan je lah pelajaran kita hari ni, seorang pun seorang lah. Jadi cikgu rakam pengajaran hari ini supaya kawan-kawan awak yang tak ada dapat melihat semula, okey. Baiklah Rafiq, bersama dengan anda, pastikan ada buku teks sejarah datang 1. Kita akan belajar topik bab 6. Okey, hari tu cikgu tak dapat menganjurkan kelas kerana cikgu dipanggil bertugas di sekolah dan ada talimat dengan pengetua untuk persediaan pembukaan sekolah untuk tingkatan 5. Okey, sebab beberapa hari dia juga pergi tu. Okey, baik. Sebelum kita mulakan pelajaran, marilah kita sama-sama membaca umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Okey. Kita teruskan bab 6. Baik. Cuba kongsikan slide pelajarannya sekarang sekejap. Okey, lihat skrin masing. Lihat skrin. Okey, jom kita tengok. Bab 6, peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Okey, baik. Kita sudah belajar tentang maksud tamadun dan sebagainya, dan juga kita telah belajar tamadun awal dunia iaitu tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, tamadun Indus dan juga tamadun Wahum. Jadi dalam bab 6 kita belajar tentang tamadun Yunani dan tamadun Rom. Okey. Okey, sekejap Okey, baik pelajar-pelajar. Okey. Kita akan belajar tamadun Yunani dulu Alright, next slide. Baik. Okey. Dalam tamadun Yunani kita akan belajar sedikit latar belakang tamadun Yunani. Okey, sedikit latar belakang tamadun Yunani iaitu lokasi lokasi dan juga perkembangannya, dan seterusnya dalam tamadun Yunani kita akan belajar peningkatan pemerintahan dan pentadbiran dalam tamadun Yunani. Okey. Baik, kita lihat latar belakang ataupun lokasi tamadun Yunani. Baik. Okey, sebenarnya tamadun Yunani ni kalau kita lihat pada peta dunia, sebenarnya dia terletak di Eropah. Dia telah berkembang pada tahun 1000 sebelum Masihi sehingga 800 sebelum Masihi. Maksudnya tamadun ni tamadun yang lama lah, sebab ni antara tamadun Yunani antara tamadun awal dunia. Dan kalau anda tahu, tamadun Yunani adalah pencetus kepada perkembangan tamadun Eropah. Jadi orang Eropah atau orang Barat memang sangat berbangga dengan bangsa mereka kerana bangsa mereka pada satu ketika dulu gah dan megah, masyhur dengan tamadun Yunani. Baik, tamadun Yunani hari ini tak adalah zaman moden ni tak ada tamadun Yunani. Tapi kalau dalam peta dunia, dia terletak di Greece, di Pulau Greece. Okey, Macedonia, Thrace. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan peta kepada anda di mana lokasi tamadun ini terletak. Okey, baik. Alright, cuba kita tengok ni kejap. Peta dunia iaitu kawasan Eropah Baik. Okey, ini adalah benua Eropah. Okey.
Jadi di mana terletaknya tamadun Yunani? Cuba kita cari Greece. Di mana Greece? Ni dia ni Greece. Okey. Greece, Athens, ini kawasan satu ketika dulu adalah kawasan Macedonia. Inilah dia kawasan ataupun tamadun Yunani di sini. Ni dia dalam peta dunia. Sekarang tak ada lah. Okey, mana ada dah sekarang. Sekarang ada negara Greece, ada negara Macedonia. Alright. Baik. Itulah ada dalam peta dunia. Okey, kita teruskan. Jadi tamadun Yunani dia berkembang di semenanjung Greece. Tamadun Yunani dia berkembang di semenanjung Greece, okey, dan di pulau-pulau sekitarnya yang dikelilingi oleh Laut Aegean dan juga Laut Mediterranean seperti dalam peta tadi. Boleh rujuk peta muka surat 118 dalam buku teks. Okey, cuba lihat semenanjung Greece. Okey. Tengok semenanjung Greece tu ada kan? Okey, ada ibu negara Olympia, ada negara kota Olympia, ada negara kota Sparta. Dan pulau-pulau sekitarnya seperti Laut Aegean, Laut Mediterranean, dan ada pulau Crete kat situ. Okey, baik. Jadi cuacanya sangat sederhana menyebabkan orang Yunani gemar membuat aktiviti luar seperti perdebatan dan sukan. Dia tidak panas seperti negara kita. Iklim lembap dan panas. Cuacanya sangat sederhana, sejuk lah berbanding Malaysia. Jadi itu sebabnya sampai hari ini masyarakat yang tinggal di sana sangat gemar membuat aktiviti di luar. Okey. Jadi kedudukan tamadun Yunani ni berhampiran dengan laut. Kalau kita lihat pada peta, okey, memang betul ada Laut Aegean dan Laut Mediterranean menyebabkan orang Yunani terkenal sebagai pelayar yang handal. Okey, jadi penempatan manusia di Yunani telah wujud sekitar 1000 tahun sebelum Masihi sehingga 800 tahun sebelum Masihi. Okey, lama dah ni Sekarang tahun 2020 Masihi. Ini sebelum Masihi lagi. Sebelum Masihi, ingat balik sebelum Masihi ialah sebelum Nabi Isa lahir. Macam tu Jadi negara kota dalam tamadun Yunani disebut sebagai polis, bukan polis diraja Malaysia ni. Polis ni dalam bahasa Yunani iaitu bahasa Greece lah. Dan polis bermaksud negara kota. Okey. Next. Baik, negara kota yang terkenal atau polis yang terkenal ialah negara kota Athens, negara kota Sparta, negara kota Corinth. Okey, di tengah negara kota itu terdapat bangunan Akropolis, iaitu bangunan tertinggi yang menempatkan bangunan kerajaan dan keagamaan. Ini dia. Ini adalah struktur Akropolis pada hari ini terletak di kawasan tinggi atau tanah tinggi. Ini pada waktu malam, yang ni pemandangannya pada waktu siang. Okey. Jadi kalau di Malaysia kita ada bangunan kerajaan iaitu di Putrajaya. Jadi di Yunani, negara kota Athens ada Akropolis iaitu satu struktur atau bangunan kerajaan dan juga bangunan keagamaan. Ni macam ni yang ni dah musnah sikit, dah runtuh. Okey. Okey, baik. Di kawasan lapang terdapat agora iaitu tempat pertemuan atau pusat ekonomi bagi sebuah negara kota. Okey, baik. Dalam negara kota di tamadun Yunani ada kawasan-kawasan lapang yang dijadikan sebagai tempat pertemuan peniaga-peniaga dengan rakyat, pedagang-pedagang untuk berjual beli. Okay, dan ia menjadi pusat ekonomi bagi sebuah negara kota. Senang cerita, bahasa mudahnya adalah pasar. Okay, pasar yang besar, pasar yang moden, menjual segala jenis perusahaan daripada negara-negara lain, daripada kawasan-kawasan lain. Okay, baik. Jadi itulah dia ciri-ciri polis atau negara kota. Yang ni highlightkan dalam buku teks anda. Okey. Kalau kita lihat dalam muka surat 119, kalau kita lihat muka surat 119, di situ ada ceritakan bahawa negara kota Athens penduduk dianggarkan seramai 40,000 orang.
Sparta 16,000 orang, Corinth 10,000 orang. Okey, jadi sebenarnya ramai orang yang tinggal dalam negara kota ini. Okey, baik. Okey, di Akropolis, kawasan Akropolis lain daripada Agora, ada kawasan luar daripada Akropolis. Okey. Kawasan luar daripada selalunya kawasan kampung. Maksudnya dah masuk kawasan kampung, bukan lagi kawasan bandar. Kawasan kampung aktiviti ekonominya ialah pertanian dan juga penternakan. Tapi sebenarnya pertanian dan peternakan ni sangat-sangat terhad dalam dalam tamadun Yunani kerana bentuk muka buminya bergunung ganang. Kalau anda pergi negara Greece sekarang, iaitu sekarang negara Greece, dulunya tamadun Yunani, awak boleh lihat banyak kawasan tanah tinggi. Jadi sebenarnya ekonomi pertanian dan peternakan dalam tamadun Yunani adalah sangat-sangat terhad. Jadi apakah sumber ekonomi utama negara kota apakah sumber ekonomi utama negara kota dalam tamadun Yunani? Perdagangan. Okey, baik, next. Baik, kita terus masuk topik 6.2, peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. Baik, buku teks muka surat 120. Okey, highlightkan isi-isi penting. Baik. Telah berlaku beberapa perubahan dalam pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. Mesti anda berfikir, mengapa kita nak belajar pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani? Pelajar-pelajar sekalian, kita perlu belajar pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani kerana pemerintahan di dunia sekarang, pentadbiran yang kita amalkan sekarang di Malaysia ni adalah warisan daripada tamadun Yunani. Baik, kita lihat. Mula-mula tamadun Yunani mengamalkan sistem pemerintahan monarki. Dia mula dari atas ke bawah. Ini mula-mula sistem pemerintahan pentadbiran monarki. Jadi apakah maksud monarki? Sistem beraja yang berasaskan keturunan. Highlightkan. Sistem beraja berasaskan keturunan. Raja dibantu oleh golongan bangsawan yang terdiri daripada golongan bijak pandai. Ini monarki. Baik. Baik, oligarki. Selepas monarki, tamadun Yunani beralih kepada corak pemerintahan oligarki. Apakah maksud oligarki? Sistem pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Golongan yang berkuasa. Ini adalah pemerintahan oligarki. Maksudnya golongan kecil tu yang ada kuasa, dia telah menggulingkan sistem pemerintahan beraja dalam tamadun Yunani dan digantikan dengan oligarki. Jadi sistem monarki ni tamat, digantikan dengan oligarki. Kemudian bangsawan dia iri hati dengan golongan ni, sebahagian kecil yang berkuasa ni. Jadi golongan bangsawan pun melancarkan pemberontakan, mengambil alih pemerintahan, jadilah pemerintahan aristokrasi. Jadi aristokrasi ini adalah satu pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Jadi oligarki tamat, monarki tamat. Ganti aristokrasi sekarang. Baik. Terdapat sebahagian masyarakat yang tidak puas hati dengan sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan ini. Maka berlaku sekali lagi penggulingan kuasa. Aristokrasi digulingkan oleh orang yang berkuasa, selalunya pemerintah tentera, dan terhasillah satu pemerintahan tirani ataupun diktator. Sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim dan menindas rakyat. Jadi tirani ni merampas, diktator merampas
merampas kuasa daripada golongan bangsawan, maka sistem pemerintahan aristokrasi tamat, digantikan sistem pemerintahan diktator ataupun tirani. Namun begitu, sistem pemerintahan tirani adalah sangat zalim dan menindas rakyat. So akhirnya rakyat pun bangun membangkit memberontak, menentang sistem pemerintahan tirani. Selepas itu muncullah sistem demokrasi. Jadi sistem demokrasi bermaksud sistem pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Dan pelajar-pelajar sekalian, sistem pemerintahan dan pentadbiran secara demokrasi ini banyak diamalkan di negara di dunia termasuk Malaysia. Okey, Indonesia demokrasi, okey, kita demokrasi, okey. Semualah hampir semua negara di dunia mengamalkan corak pemerintahan demokrasi. Ada pilihan raya demokrasi lah. Okey. Ada pilihan raya demokrasi. Lebih kurang macam tu Alright, next. Baik. Mengapa berlaku perkembangan sistem demokrasi di Athens? Okey, nampak? Kenapa berlaku perubahan? Mula-mula monarki, kemudian oligarki, yang ketiga aristokrasi, kemudian tirani, kemudian demokrasi. Mengapa berlaku perubahan ini? Ini jawapan dia. Okey, disebabkan untuk memantapkan dan melancarkan pentadbiran sedia ada. Okey, dan yang kedua, penduduk Athens ada kematangan dalam berpolitik. Jadi dia nak majukan sesuatu negara, so politik perlu diubah dahulu. Itu sebabnya negara kota Athens berlaku perubahan dari segi pemerintahan dan pentadbiran, bermula dengan monarki dan seterusnya sehinggalah demokrasi. Okey, baik. Baik, kita lihat, ciri-ciri, kita lihat demokrasi di Athens, negara kota Athens, bandar Athens, bandar ini digelar sebagai negara kota kerana bandar ini berdaulat, bandar ini dianggap sebagai satu negara. Jadi negara kota Athens, negara kota Sparta, negara kota Corinth, dia boleh bermusuh antara satu sama lain dan boleh berdamai antara satu lain dan juga boleh bersahabat antara satu sama lain. Ada ulang kaji jadi lepas ni cikgu akan gunakan istilah negara kota, bukannya bandar. Jadi negara kota ni boleh berdamai dengan negara kota lain, boleh bermusuh dengan negara kota lain. Baik. Jadi demokrasi di Athens diasaskan oleh tokoh yang bernama Solon pada tahun 594 sebelum Masihi. Jadi kita lihat bagaimana sistem demokrasi di Athens. Demokrasi secara langsung, iaitu setiap warga negara Athens terlibat dalam dasar dan peraturan tentang politik, ekonomi, sosial di Athens. Maksudnya semua warga negara lelaki di Athens terlibat secara langsung dalam soal politik, ekonomi dan sosial dalam memajukan negara kota mereka. Berbeza dengan demokrasi yang pada hari ini. Demokrasi pada hari ini, kita pilih wakil rakyat. Rakyat kita pilih wakil dia. Wakil rakyat itulah yang menyampaikan suara-suara rakyat di belakang ke peringkat lebih tinggi. Itu perbezaan demokrasi hari ini dengan demokrasi di Athens. Demokrasi di Athens, semua rakyat Athens, warga negara lelaki, terlibat dalam dasar dan peraturan politik, ekonomi dan sosial di Athens. Jadi dalam dewan tu penuh dengan Dewan Perhimpunan Athens penuh dengan warga negara lelaki di negara kota Athens ni untuk berbincang tentang soal politik, ekonomi dan sosial negara kota Athens. Dia berbeza dengan hari ini. Hari ini wakil rakyat akan bersidang. Wakil rakyat, bukan semua rakyat. Semua rakyat, penuh dewan tu tak cukup. Jadi demokrasi yang Malaysia amalkan adalah secara tidak langsung, iaitu kita lantik wakil kita melalui pilihan raya. Itulah wakil rakyat. Ada pilihan raya, itu demokrasi secara tidak langsung.
Jadi kemuncaknya pada zaman pemerintahan Prickles 495 dan 429. Penekanan diberi kepada kuasa rakyat bagi memantapkan sistem demokrasi. Rakyat akan pilih siapa yang akan menjadi wakil mereka. Jadi demokrasi di Athens, sistem pemerintahan demokrasi bermula di Athens. Athens adalah bapa kepada demokrasi. Okey. Baik. Yang penting, yang ni paling penting. Paling penting. Okey, paling penting. Okey, muka surat 21, 21, 122 dan 123. Ciri-ciri sistem demokrasi di Athens. Baik. Okey. Terdapat bahagian pentadbiran terdiri daripada Dewan Perhimpunan. Okey, ini semua warga negara lelaki dia akan berhimpun di sini. Macam inilah gambarannya Dewan Perhimpunan. So, di bawah Dewan Perhimpunan ada tiga institusi, iaitu majlis, magistrat dan juga juri. Baik, kita lihat seterusnya. Baik, ni Dewan Perhimpunan, dewan paling utama dalam demokrasi di Athens. So, siapakah anggota Dewan Perhimpunan? Okey, muka surat 123 highlightkan warga negara lelaki Athens. Okey, memegang jawatan selama 6 bulan hingga 1 tahun. Gariskan, 6 bulan hingga 1 tahun. Bersidang sebulan 3 kali. Okey. Semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Warga negara lelaki saja. Perempuan tidak dibenarkan, lelaki. Dia nak lelaki saja. Okey, dan warga negara lelaki Athens boleh mengemukakan pandangan tentang dasar-dasar pentadbiran. Macam itulah. Kita bayangkan di negara kota Athens terdapat dewan perhimpunan yang besar. Jadi semua warga negara lelaki akan berhimpun dalam dewan itu sekurang-kurangnya 3 kali dalam sebulan berbincang tentang dasar-dasar pentadbiran negara. Faham ya? Baik, ini adalah keanggotaan Dewan Perhimpunan. Ini penting. Highlightkan. Baik, apakah fungsi Dewan Perhimpunan? Melantik ahli majlis, okey, sebagai mahkamah untuk orang awam, menggubal undang-undang. Contoh mahkamah orang awam ni sebagai contoh. Sekiranya ada kes-kes seperti kesalahan yang dilakukan oleh orang awam akan dibicarakan di situ juga. Sebab ada magistrat dan ada juri. Okey, menggubal undang-undang, menerima duta dari negara asing, mengeluarkan deklarasi peperangan, menjalinkan perjanjian dengan negara lain, membincangkan hal kewangan dan percukaian. Semua ni anda highlightkan. Jadi, fungsi Dewan Perhimpunan ini daripada A sampai G semuanya dibincangkan terlebih dahulu sebelum keluar satu keputusan. Sebagai contoh, melantik ahli majlis. Jadi sebelum ahli majlis itu dilantik akan berlaku perbincangan. Siapa nak lantik siapa? Siapa nak lantik orang A? Angkat tangan. Siapa nak lantik orang B? Jadi kat situ berlakunya demokrasi. Okay, contohnya individu A itu menang dalam pungutan, dalam bancian, dialah menjadi ahli majlis. Ya, jadi sebelum keputusan dalam Dewan Perhimpunan semuanya dilakukan secara demokrasi, iaitu perbincangan dan juga suara ramai. Okey, baik. Jadi pelajar-pelajar itulah dia ciri-ciri Dewan Perhimpunan, iaitu dari segi keanggotaan dan juga fungsi. Alright. Baik. Kita lihat seterusnya. Okey, di bawah Dewan Perhimpunan ada satu institusi yang dikenali dengan nama majlis. Okey, ada majlis kat situ. Okey. Baik, kita tengok keanggotaan majlis. Muka surat 124 buku teks. Okey, dilantik oleh Dewan Perhimpunan. Anggota majlis ni dilantik oleh Dewan Perhimpunan. Kita dah dengar tadi. Okey, 2 tahun menjadi ahli majlis. Okey, baik. Terdiri daripada 500 orang dengan dipecahkan kepada 10 jawatan kuasa. 500 orang ramai
Dalam majlis ni ada 500 orang anggota. Okey. Dan dipecah pada 10 jawatan kuasa. Setiap jawatan kuasa dianggotai oleh 50 orang. 50 darab 10, 100. Pengerusi akan dipilih pada setiap kali persidangan diadakan. Ini dia anggota majlis. Okey. Baik, apakah fungsi majlis? Melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Okey. Bertanggungjawab mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan. Okey, kuasa majlis tidak boleh mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Okey, maksudnya sekiranya Dewan Perhimpunan, okay, kita tengok balik Dewan Perhimpunan. Katakan Dewan Perhimpunan dia dah Dewan Perhimpunan dah menggubal satu undang-undang untuk negara Kota Athens. Okey, menggubal satu undang-undang, dia buat undang-undang. Okey, siapa yang buang, katakanlah siapa buang sampah akan didenda sebanyak beberapa duit kan, berapa ringgit duit. Okey, baik. Jadi Dewan Perhimpunan mengeluarkan undang-undang tersebut. Siapa yang buang sampah akan dikenakan denda berbentuk duit bayar duit lah sebagai compound. Jadi keputusan Dewan itu akan dijalankan oleh majlis. Majlis yang menguatkuasakan undang-undang yang diputuskan dalam Dewan Perhimpunan. Itu maksudnya. Okey. Selain daripada itu, majlis juga bertanggungjawab mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan. Macam hari inilah kita ada jabatan kesihatan, kita ada jabatan polis, kita ada jabatan ketenteraan. Jadi majlis pada zaman Tamadun Yunani di negara Kota Athens bertanggungjawab mengendalikan jabatan kerajaan. Kuasa majlis tidak boleh mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Dalam carta kita dah tahu dah, majlis ni letak di bawah. Dia tak boleh letak ke atas. Mana boleh? Dah tentu kat bawah, maksudnya mana paling berkuasa? Yang paling berkuasa ialah Dewan Perhimpunan. Okey? Alright. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya iaitu magistrat. Okay. Baik. Magistrat ni satu institusi ataupun badan yang melaksanakan dasar yang telah ditetapkan. Fungsinya sama dengan perkhidmatan awam pada masa kini. Sebagai contoh lah sebagai contoh perkhidmatan awam ni macam jabatan-jabatan kerajaan lah. Okey, sekarang. Okey. Baik. Contohnya jabatan pendidikan, jabatan kesihatan, jabatan percukaian pada hari ini. Sama macam hari ini. Cuma di negara Kota Athens dikenali dengan nama magistrat. Baik, siapa anggota magistrat? Warga negara Athens. Anggotanya 6,000 orang ahli. Mestilah ramai sebab 6,000 orang ahli ni akan menjalankan tugas sebagai penjawat awam. Dia perkhidmatan awam. Dia berkhidmat untuk rakyat. Sebab kena ramai. Sebab nak berkhidmat untuk rakyat, mesti ramai. 6,000 orang. Sama lah dengan Malaysia hari ini. Malaysia hari ini terdapat berapa juta anggota kekitangan awam atau kekitangan kerajaan. 200 hingga 800 orang merupakan hakim. 10 orang jeneral tentera yang merupakan ahli. Maksudnya ada 6,000 orang ahli, kemudian ada 200 hingga 500 hakim dan 10 orang jeneral tentera yang merupakan ahli. Maksudnya daripada 6,000 ni, 200 hingga 500 daripadanya hakim, 10 daripadanya adalah jeneral tentera. Baik, fungsi magistrat. Fungsi magistrat ialah kakitangan kerajaan lah, cikgu cakap tadi kakitangan kerajaan melaksanakan dasar yang diputuskan oleh majlis. Menguruskan hal pendidikan, percukaian dan sebagainya. Fungsinya samalah dengan hari ini. Jabatan kerajaan hari ini. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan arahan sekolah dibuka pada 24 bulan. Jadi kita penjawat awam yang guru ni akan hadir ke sekolah dan meneruskan pembelajaran untuk pelajar-pelajar tingkatan 5. Samalah macam magistrat. Jadi kaki tangan kerajaan ni adalah anggota dalam magistrat. Jadi dia yang melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
Okey, kalau dia pendidik, dia mengajarlah, menguruskan hal pendidikan, percukaian dan sebagainya. Baik, itu adalah tentang magistrat. Baik, kita lihat seterusnya, juri. Juri. Badan yang bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan keadilan. Okey. Baik. Okey, baik. Juri ni kalau hari ini adalah badan kehakiman. Okey. Buat catatan, juri hari ini juri di Malaysia badan kehakiman. Baik. Kemudian magistrat hari ini di Malaysia badan pelaksana. Dia melaksanakan dasar. Okey. Majlis hari ini ialah badan perundangan. Dia gubal undang-undang. Okey. Dia gubal undang-undang. Alright. Okey, baik. Tengok anggota juri 101 hingga 1001 orang berdasarkan tahap serius kes yang dibicarakan. Perbicaraan akan diketuai oleh pengerusi. Apakah fungsi juri? Menjadi pemutus kepada satu kes bersalah akan melayu terus kepada warga negara. Kuasa pengadilan terletak pada warga negara Athens. Okey. Kes-kes kecil diselesaikan di mahkamah tempatan dan kes besar akan diselesaikan di mahkamah Athens. Maksud ada mahkamah kecil dan mahkamah tinggi. Kalau di Malaysia kita ada mahkamah kecil, mahkamah rendah dia panggil. Mahkamah rendah ialah mahkamah magistrat. Kalau dalam daerah kita di Maran, mahkamah magistrat Maran. Kita juga ada mahkamah peringkat negeri iaitu mahkamah session. Jadi mahkamah session, mahkamah magistrat tu adalah mahkamah rendah. Okey, kalau di Athens mahkamah rendah dikenali dengan nama mahkamah tempatan. Mahkamah tinggi dibicarakan di Athens. Okey. Baik, settle untuk negara kota Athens. Ingat, negara kota Athens mengamalkan corak pemerintahan demokrasi. Sebelum itu, Athens telah mengalami pelbagai corak pemerintahan. Okey, baik. Okey, cikgu nak tanya, ada tak soalan tentang negara kota Athens? Okey, silakan. Rafiq, kalau ada lagi soalan tentang negara kota Athens, tanya. Yang tak faham, boleh tanya cikgu sekarang. Silakan. Okey. Oh, dah 3 orang rupanya. 2 orang. Oh, seorang je. Okey, Rafiq, ada apa-apa soalan Rafiq? Respon. Ada tak? On-kan mikrofon. Ada soalan atau tidak? Tak ada? Okey, baik. Kalau tak ada, kita teruskan. Negara kota Sparta. Sebelum tu cikgu nak check pula dalam Telegram. Okey, kelas awak ni. Okey. Okey. Baiklah, kita check dulu Okey, baik. Kita teruskan dengan negara kota Sparta Negara kota Sparta. Jom. Negara kota Sparta. Kita besarkan. Okey. Rujuk muka surat rujuk negara kota Sparta, rujuk muka surat 125-126. Baik, berbeza dengan negara kota Athens. Okey. Negara kota Sparta, sistem pemerintahannya monarki, sistem beraja yang terhad. Okey. Jadi raja memerintah di kota Sparta. Tetapi bukan seorang raja tau yang memerintah. Ada 2 raja. Di unik di Sparta ni, dua raja memerintah Sparta bagi mengelakkan pembolotan dan salah guna kuasa. 2 raja. Okey. Jadi kedua-dua raja ni berasal dari keluarga Hieropontids dan Aegeats. Okey, ni keturunan mereka. Okey, keturunan ni bangsa Eropah, keturunan bangsa Eropah. Hieropontids dan Aegeats. Jadi 2 raja ini. Okey. Jadi 2 raja ini dibantu oleh Dewan Perimpunan dan Majlis. Dewan Perimpunan terdiri daripada 10,000 ahli
5 pegawai dilantik sebagai EFOS yang memastikan raja tidak memerintah secara mutlak. Okey, itu sebabnya dinamakan sebagai sistem monarki terhad. Okey, kenapa ada perkataan terhad di sini? Terhad di sini rajanya kuasanya dibataskan, tidak boleh berkuasa mutlak. Jadi kuasanya telah ada garis panduan, telah disenaraikan, telah ditetapkan. Tak boleh lebih daripada itu. Sekarang sistem monarki terhad hari ini dikenali dengan nama Raja Berperlembagaan. Macam Malaysia guna. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Baik. Majlis mempunyai 28 orang ahli dewasa yang berumur melebihi 60 tahun dan menjadi ahli seumur hidup. Baik, seterusnya. Jadi Sparta ni dia bukan demokrasi. Dia adalah pemerintahan monarki terhad. Dan dia punya